Apabila kita melihat dalam sejarah gereja awal, kita tidak dapat membantu tetapi meneliti murid-murid seperti Yudas Iskariot, Petrus, dan Rasul Paulus. Dengan melihat contoh mereka, mari kita berfikir tentang apakah jalan atau arah harus kita jalani dalam kehidupan iman kita. Mari kita lihat dalam buku Lukas, bab 22 ayat 31. Simon, Simon, lihatlah, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Dalam erti kata lain, dia bahkan bersedia untuk menghadapi kematian demi imannya. Walaupun para rasul menghadapi banyak kesusahan dan penderitaan, mereka tidak pernah berputus asa terhadap iman mereka. Disebabkan mereka menantikan syurga. Kisah Para Rasul, bab 20 ayat 22. Tetapi sekarang, sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahawa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Tuhan. Orang yang berfikir tentang dunia rohani mempunyai resolusi seperti ini dan berlari dalam perlumbaan iman. Mari kita melihat kisah para rasul, bab 21 ayat 13. Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis? Dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku. Sebab aku ini rela bukan sahaja untuk diikat, tetapi juga melakukan apa? Untuk mati di Yerusalem oleh kerana nama Tuhan Yesus. Oleh sebab Rasul Paulus mempunyai resolusi seperti ini, dia sentiasa menginjil dengan bersungguh-sungguh dan keyakinan kepada orang asing, kepada raja-raja, dan bahkan kepada musuh-musuh. Hanya menantikan berkat syurga yang akan diterimakannya pada masa depan. Dia menjalani kehidupan imannya tanpa ketakutan. Mari kita melihat tentang Yudas Iskariot melalui Matius bab 27. Matius bab 27 ayat 3. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahawa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan wang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa kerana menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan wang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil wang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan wang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini wang darah. Sesudah berunding mereka membeli dengan wang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat perkuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Di sini kita dapat melihat bahawa bahkan antara 12 orang murid Yesus, terdapat seorang seperti Yudas Iskariot. Dia tidak mempercayai bahawa berkat kemuliaan kekal akan diberikan kepadanya jika dia bertahan penderitaan seketikanya. Inilah mengapa dia membuat kesilapan yang begitu bodoh dan menjual Yesus demi 30 wang perak. Mari kita lihat bab 26 ayat 47. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang daripada ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia, serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itukah engkau datang?
Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Mari kita lihat bab 26 ayat 14. Kemudian, pergilah seorang dari ke-12 murid itu, yang bernama Yudas Iskariot, kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Mengikuti Yesus Kristus, tidak mengenyangkannya dan tidak memberinya sebarang kemuliaan, memandangkan Yesus tidak menerima kemuliaan dari orang. Sebaliknya, dia diejek dan diolok-olok oleh imam-imam kepala. Dia tidak merasakan seperti dia boleh bergantung pada dia semasa hidup di dunia. Jadi, pada akhirnya, dia menjual Yesus hanya demi 30 uang perak. Walaupun dia adalah salah seorang daripada 12 orang murid itu, dia hanya berfikir tentang kehidupan fizikal daripada berfikir tentang dunia kekal yang akan datang kemudian. Selain itu, terdapat Rasul Petrus dan Paulus yang hanya menantikan dunia akan datang selepas kehidupan ini. Mereka berkata, apakah dapat memisahkan dari kasih Kristus? Patutkah masalah atau kesusahan? Tanpa mengira apa-apa jenis iman yang kita miliki, kita sentiasa berada di persimpangan jalan untuk memilih antara kedua-dua jalan ini. Saya berharap bahawa kita tidak menganggap kehidupan fizikal kita sebagai segala-galanya, tetapi mempunyai iman untuk menyimpan berkat-berkat rohani di syurga lebih-lebih lagi. Saya bertanya kepada semua ahli keluarga Sion kita supaya tidak berfokus hanya keselesaan dan kedamaian sekarang, tetapi hidup dengan produktif dan rahmat. Berfikir tentang berkat yang akan kita terima di dalam kerajaan syurga yang kekal. Terima kasih.